Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam slot terakhir dalam membincangkan berkaitan DSKP Bahasa Melayu tahun 6, SK dan SJK. Slot hari ini ialah slot berkaitan pentaksiran bilik darjah atau PBD. Ya tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan PBD? PBD iaitu pentaksiran yang dilakukan di dalam bilik darjah sewaktu proses PDP berlaku bagi membantu mengenal pasti tahap penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang diikuti oleh murid. Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Pentaksiran melibatkan dua jenis iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Tujuan pentaksiran boleh dilihat daripada tiga dimensi. Mentaksirkan perkembangan sebagai pembelajaran as learning, mentaksir perkembangan untuk pembelajaran for learning, mentaksir perkembangan tentang pembelajaran iaitu pada akhir sesuatu unit, tajuk, bulan, penggal atau tahun of learning. Apakah ciri-ciri utama PBD? PBD perlu dirancang oleh guru untuk muridnya. Dilakukan secara bersistem iaitu merancang PDP, menentukan instrumen, kaedah pelaksanaan PBD, merekod, menganalisis, seterusnya melapor. Semua dilakukan secara bersistem dan terancang. PBD boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah yang sesuai dengan murid sendiri. PBD dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Menekankan perkembangan individu. Melakukan tindak susul terhadap tahap penguasaan murid sama ada melalui intervensi maupun pengukuhan. Melatih diri murid melakukan pentaksiran secara kendiri terutama dengan rakan sebaya. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang diperoleh melalui PBD kepada guru? Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Merancang dan mengubah suai kaedah pengajarannya. Mengetahui keberkesanan pengajarannya dan mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. PBD melibatkan proses PDP yang meliputi tugasan individu, kumpulan, sumbangsaran, debat, sketsa, perbentangan dan lain-lain aktiviti yang menjurus kepada sesuatu SP yang dipilih bagi tujuan PDP. Pelbagai instrumen pentaksiran, misalnya melalui kuis, kerja projek, portfolio, ujian langsung, penilaian kendiri, refleksi dan penilaian rakan sebaya. Tahap penguasaan yang merujuk kepada standard prestasi dalam setiap kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Tahap penguasaan tersebut berdasarkan pertimbangan profesional guru untuk menetapkan satu-satu tahap penguasaan. Tahap penguasaan boleh diberikan daripada TP1 hingga TP6. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam melaksanakan PBD, terdapat 5 langkah mudah diikuti, iaitu yang pertama,
merancang proses PDP dan menyediakan kaedah untuk melaksanakan PBD sewaktu proses PDP. Yang kedua, melaksanakan proses PDP berdasarkan SP yang dipilih. Tentukan strategi, pendekatan, teknik dan kaedah PDP yang bersesuaian di samping menyediakan instrumen untuk melaksanakan PBD berdasarkan SP yang dipilih. Ketiga, memilih kaedah pentaksiran yang sesuai sama ada melalui penilaian bertulis, pemerhatian, lisan ataupun bacaan mengikut kesesuaian SP. Keempat, merekod dapatan penilaian yang dilakukan, maka guru boleh merekod atau mencatat di mana-mana yang sesuai bagi memudahkan guru untuk meletakkan TP terhadap individu tersebut. 5 langkah terakhir, guru perlu mengisi template pelaporan tahap penguasaan murid setelah dilakukan penilaian secara holistik terhadap sesuatu kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Merekod dalam template Excel dilakukan setelah guru berpuas hati terhadap penilaian formatif yang berterusan dilakukan terhadap sesuatu kemahiran. Sebelum kita lanjutkan lagi slot ini, adakah tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan penjelasan saya? Apakah yang dikatakan holistik dan pertimbangan profesional? Atau adakah tuan-tuan dan puan-puan masih keliru? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, penilaian formatif ini dilakukan secara holistik melalui pertimbangan profesional guru terhadap murid-murid mereka. Untuk itu, guru yang pertama asas kepada pertimbangan profesional guru iaitu perlu membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab. Kedua, merupakan satu proses berterusan sepanjang PDP. Keperluan utama kepada pertimbangan profesional iaitu menentukan tahap penguasaan atau TP berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok, standard kandungan dan standard pembelajaran. Menentukan tahap penguasaan keseluruhan dalam mata pelajaran bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun. Dalam melaksanakan pertimbangan profesional, terdapat perkara lain yang perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan adalah telus dan adil untuk semua murid. Pertimbangan profesional tersebut berdasarkan guru berpengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar dan dalam bidang pedagogi. Guru bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. Guru membuat pertimbangan berdasarkan hasil kerja, keupayaan, tingkah laku, kelebihan, kekurangan pada murid dan prestasi. Guru menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman dengan murid mereka dalam ujian atau aktiviti PDP. Tuan-tuan dan puan-puan, selain 4 perkara yang saya nyatakan tadi, masih terdapat beberapa perkara lain yang perlu diambil kira sewaktu melaksanakan pertimbangan profesional. Terdapat 7 perkara lain iaitu pertama,
memahami hasrat kurikulum yang terkandung dalam DSKP. Kedua, menentukan tujuan pentaksiran, mengenal pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok. Ketiga, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran meliputi pemerhatian, lisan dan penulisan sepanjang PDP. Keempat, memberi peluang yang adil dan masa yang secukupnya kepada murid untuk mempamerkan apa yang telah mereka pelajari. Kelima, meningkatkan kebolehpercayaan antara pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru bersikap terbuka dan profesional dalam memberi justifikasi dan membuat pertimbangan terhadap perkembangan pembelajaran murid. Berbincang sesama rakan sejawat dalam panitia bagi memantapkan pertimbangan profesional. Ketujuh, mengambil kira interaksi guru dan murid, murid dan murid serta murid dan bahan pembelajaran. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami penjelasan berkaitan pertimbangan profesional. Seterusnya, guru-guru perlu faham template pelaporan yang perlu dilengkapkan oleh guru. Pertama, melaporkan dalam bentuk tahap penguasaan atau TP. Kedua, merujuk standard prestasi atau DSKP. Ketiga, merujuk hasil kerja dan penguasaan murid. Keempat, menggunakan pertimbangan profesional guru. Kelima, menggunakan template Excel luar talian. Keenam, membuat pelaporan 2 kali setahun. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, template ini mengandungi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Template ini hanya memasukkan TP keseluruhan bagi setiap kemahiran dan bukan TP setiap SP. Ini bermakna TP yang diberikan adalah bergantung kepada kesemua SP setiap kemahiran yang telah diajar. SP yang belum diajar tidak perlu diambil kira dalam pengujian tersebut. Walau bagaimanapun, dalam kes-kes tertentu, SP yang tidak diajar boleh langkau ke SP yang berkaitan. Contohnya, untuk menguji kemahiran membaca perkataan dan suku kata, ia tidak diuji kerana guru boleh terus menguji kebolehan membaca ayat atau petikan. Tuan-tuan, mengapa boleh berlaku begitu? Jawapannya ialah, dalam kebolehan membaca ayat dalam petikan, sudah pasti murid itu telah menguasai perkataan dan suku kata. Jadi, TP membaca murid tersebut telah boleh diberikan. Bagi memastikan guru dapat melaksanakan PBD di dalam bilik darjah dengan jelas, standard prestasi disertakan dalam DSKP. Setiap kemahiran akan dinilai berdasarkan tahap keseluruhan penguasaan bahasa Melayu. Terdapat 6 TP yang perlu difahami oleh guru sewaktu melaksanakan PBD di dalam bilik darjah. 6 TP tersebut iaitu TP 1 sangat terhad, TP 2 terhad, TP 3 memuaskan, TP 4 baik, TP 5 sangat baik dan TP 6 cemerlang. Dalam TP 4, 5 dan 6 menggambarkan kebolehan murid menguasai setiap SP yang diberikan secara keseluruhan. Tahap penguasaan keseluruhan ini memberi gambaran keseluruhan kemahiran bahasa Melayu yang dikuasai oleh murid. Kesemua tahap ini dapat dilihat secara terperinci dalam DSKP
Bahasa Melayu tahun 6 SK dan SJK. TP3 menunjukkan tahap penguasaan minimum bagi setiap murid. Oleh itu, menjadi keperluan bagi guru setiap mata pelajaran memastikan sekurang-kurangnya TP3 perlu dicapai oleh murid. Seperti yang saya kata pada awal tadi, bahawa TP bagi setiap tahun adalah berbeza daripada TP keseluruhan. Misalnya, bagi SP tahun 4 berbeza dengan SP tahun 5 dan tahun 6. Oleh itu, TP bagi setiap tahun berbeza berdasarkan SP masing-masing. Dalam slide ini membincangkan yang terdapat dalam kemahiran membaca bagi tahun 5. Walau bagaimanapun, untuk tahun 6 berbeza dari segi apa yang hendak diukur, konsep pengukuran adalah tetap sama. Begitu juga dalam TP kemahiran menulis. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, penyataan yang terdapat dalam setiap standard prestasi merupakan penyataan yang digenerikkan daripada keseluruhan SP bagi setiap kemahiran. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, slot ini berada di penghujung. Diharapkan segala maklumat yang disampaikan tadi dapat difahami dan dilaksanakan PBD di dalam bilik darjah sewaktu proses PDP berlaku. Oleh itu, saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan selamat maju jaya.